Okey, bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita akan jalankan kelas seperti biasa. Kelas kita iaitu kursus NUS 10031 Penghayatan Islam. Penghayatan Islam. Okey. Untuk program DCB, pengajar iaitu saya sendiri. So saya mendoakan semua berada dalam keadaan baik, sihat dan selamat lah. Okey, hari ni saya nak minta siapa boleh baca doa? Nazrin, Cik. Nazrin, bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syu alaina ilma wa zahini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Amin. Okey. So seperti biasa dalam kelas kita ni kita akan pergi, yang mula sekali kita akan tengok video lah. So saya nak video kamu tonton daripada awal sampai habis. So nanti saya nak sedikit pandangan tentang video daripada kamu semua. Okey. Tengok Ustaz jawab sangat. Ada yang tak nampak? Ustaz belum pasang gear kan? Belum tak nampak sekejap. Tak. Okey, tak apa Dekat sekejap. FB Belum je main ada. lagi Ustaz. Tak apa, Dekat FB. kalau gitu kita pergi, Buat cari lain. kita buat cara lain. Okey. Okey, nampak? Dah main dah.
Okey. So semua dah tengok ah tentang zakat. Dah. Okey, so daripada video tersebut, okey. So apa dapatan yang korang dapat daripada video tersebut? Razmi. Razmi. Razmi ada? Siapa yang boleh ni? Bagi komen. Saya try cik. Okey. Apa ni, nak bayar zakat pendapatan ni, kita kena tolak dulu bahagian bagi isteri, bagi ayah, duit rumah apa semua. Lepas tu duit kadun SP tolak semua. Lepas tu bila dah dapat, contoh dah dapat 2-3 ribu ke 4 ribu kan, baru kita kali dengan berapa peratus lah tadi zakat tu. Saya tak berapa nampak lah Ustaz. 2.5. 2.5%. Baru kita, yang tu baru kita bayar zakat tu. Okey. So tadi dia cerita tentang zakat apa? Pendapatan. Zakat pendapatan. Dibayar. Okey, yang lain-lain. Faris. Dia macam dia terdapat 2 jenis kiraan Ustaz. Dia kira yang total semua dengan total yang sudah tolak-tolak. Okey. Ada lagi, Faris? Tak ada Ustaz. Awak orang mana? Orang Kedah Ustaz. Patut cakap lebih kurang macam saya Satu kampung. Okey, Hakimi. Ya, Ustaz. Apa yang awak dapat pada video tersebut? Tahu macam mana nak kira dan bagikan harta tu lah, Ustaz. Bagi kepada itu kena darat dengan tu 2.5% kan, Ustaz. Okey, so ada lain-lain. Siapa yang nak tambah lagi? Okey, saya nak tanya kamu semua daripada video yang kita tengok tadi. So hari ni kita nak bincang tentang apa? Zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Lagi? Cara nak bersihkan harta. Cara nak bersihkan harta. Lah. Zakat pendapatan, cara nak bersihkan harta. Ada lagi? Siapa lagi? Hukum zakat. Hukum zakat. Lagi? Jenis zakat. Jenis zakat. Okey. So daripada semua yang korang bagi tu semua betul lah kan. So hari ni kita nak cerita tentang zakat. Cuma fokus kita hari ni, kita nak cerita tentang zakat harta. Zakat harta ni adalah daripada hasil-hasil yang kita kumpulkan daripada harta-harta kita. So kalau kamu tengok dekat gambar ni yang saya bagi dalam PowerPoint saya ni, so ada zakat pendapatan, itu pun dikategorikan sebagai zakat harta. Zakat perniagaan, zakat emas, zakat saham, zakat KWSP, zakat wang simpanan. Okey. Tapi secara umumnya hari ni kita akan bincangkan tentang zakat harta. So di bawah zakat harta ni adalah banyak benda zakat yang ada di bawah dia. Itu semua dikategorikan sebagai zakat harta. Okey, hukum bayar zakat ni apa dia? Wajib. Wajib Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan wajib? Mesti dilunaskan, kalau tak berdosa. Mesti dilunaskan, kalau tak berdosa. Okey, ada lagi? Apa yang dimaksudkan wajib? Siapa tahu? Siapa lagi? Tentang hukum zakat, apa yang dimaksudkan wajib tu? Amir.
dia harus bayar dengan walau apa cara pun Ustaz. Walau dengan apa cara pun kena harus kan wajib? Harus. Wajib Ustaz. Kalau tak buat berdosa Ustaz. Kalau tak buat berdosa. Okey. So zakat ni adalah wajib bagi orang yang berkemampuan. So bila kita kata wajib ni maksudnya mesti kena bayar. Tidak ada kompromi lah. Bagi yang berkemampuan, yang cukup haul dia, yang cukup nisab dia, maksudnya perkiraan dia. Jadi cukup saja dia kena 2.5%. Maka dia kenakan zakat lah pada tahun tersebut. Okey. Tahun tu dikira daripada tahun bila? Tahun Melayu ke? Tahun Islam ke? Ataupun kalau dalam bahasa ni kita panggil tahun Masihi ke tahun Hijrah? Siapa nak jawab? Perkiraan dia diambil daripada tahun mana? Tahun Masihi ke tahun Hijrah? Zulkarnain. Zulkarnain. Tahun hijrah. Tahun Hijrah. So zakat ni diambil haul dia selama 1 tahun itu bermula daripada tahun Hijrah. Contohnya kita ambil katalah bulan Ramadan. So bila zakat kita kena? Sehingga tahun depan bulan Ramadan dikira 1 tahun Hijrah. Kenapa kita kena ikut tahun Hijrah? Sebab tahun Hijrah tu perkiraan dia lebih pendek. Lagipun dia merujuk kepada agama kita lah, maksudnya Islam. Hijrah tu adalah kalender yang merujuk kepada agama kita lah kan. So boleh tak kita rujuk pada tahun Masihi? Boleh, tapi tahun Masihi ni dia lebih panjang daripada Hijrah. So sebaiknya kita merujuk kepada kalender Hijrah. Itu. Okey. Okey, boleh faham tak tu? Ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada, Cik. Tak ada Okey, siapa Ustaz? Saya nak cari Nasri. Nasri. Ada ke tak ada ni Nasri ni? Nasri. Ada. Tak ada, Ustaz. Sorry, saya like nak tekan button mic pun lambat. Oh, nak mic. Okey. Okey, jom baca ni PowerPoint saya ni tentang zakat harta. Okey, zakat harta. Zakat harta ialah zakat yang mencangkup hasil pertanian, binatang ternakan, perniagaan, wang simpanan, harta temuan, emas dan perak. Setiap zakat harta memiliki perhitungannya atau perkiraan harta yang akan dikenakan zakat. Okey, apa yang awak faham tentang tu? Zakat ni terdapat banyak jenis zakat lah. Yang dalam zakat harta ni, iaitu zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat saham, zakat KSP dan zakat wang simpanan. Okey. Masing-masing ada nilai kiraan diorang masing-masing. Masih ada nilai perkiraan dia masing-masing. Okey. So zakat harta ni ialah zakat yang mencakupi hasil pertanian, binatang ternakan. So hasil pertanian ni maksudnya tentang yang berkaitan dengan zakat pertanian seperti bijirin lah maksudnya. Kalau kita sekarang ni, kalau di Malaysia kebanyakannya zakat dia pertanian ni adalah daripada zakat padi kan. Lain-lain pertanian tu kena zakat tak? Lain-lain pertanian tu kena zakat pertanian tak? Dia selain daripada bijirin. Kenapa dia kata bijirin? Pertanian ni zakat yang antaranya hasil dia boleh simpan lama lah, maksudnya dia tak rosak. Macam sayur-sayuran, apa lagi buah-buahan kan. Itu semua tak dikenakan zakat pertanian, tapi dia kena zakat perniagaan ataupun zakat pendapatan.
Zakat pendapatan daripada hasil keuntungan jualan apa semua tu, hasil bersih itu dikenakan zakat. Begitu juga dengan zakat penternakan. Kemudian zakat perniagaan. Perniagaan ni meliputi semua perniagaan kita yang halal lah. Kan? Itu pun dikenakan zakat. Wang simpanan kita pun kena zakat. Harta temuan pun kena zakat. Contoh, menyelam dalam laut, tiba-tiba jumpa harta karun. So harta karun tu pun dikenakan zakat. Emas dikenakan zakat, perak pun dikenakan zakat, dan setiap zakat harta memiliki perhitungannya atau perkiraannya harta yang akan dikenakan zakat. So semua ni dia ada perkiraan dia sendiri. Dia ada perkiraan dia. Zakat pertanian dia ada perkiraan dia, daripada hasil pertanian yang bersih dikenakan 10% daripada hasil pertanian. Kemudian binatang ternakan ni dia ada perkiraan dia. Kalau kambing macam mana, kalau lembu macam mana, kalau unta macam mana. Ternakan ni maksudnya binatang yang diternak saja. Begitu juga perniagaan, wang simpanan, harta temuan, emas dan perak dan sebagainya. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Ini dalil zakat. Siapa boleh baca dalil zakat? Siapa nak baca? Syed. Syed. Ya, saya. Boleh baca ni? Ya. Cuba baca dalil zakat harta. Bismillah. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Yang Ustaz dah apa? Yamul khabisan minhu tunfikuna walastum bihajizihi ilal baca yang Melayu baca yang Melayu. Macam Melayu Hai orang-orang yang beriman, nakahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang di bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mahu melainkan dengan memincing. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah ayat 267. Okey, ini dalil yang berkaitan dengan zakat harta lah. Maksudnya bagi orang yang beriman ni siapa dia? Kita lah orang Islam, kan? Yang beriman pada Allah, pada Rasul. So kita semua ni bagi yang berkelayakan, maka nafkahkanlah. Maksudnya keluarkanlah zakat. Bagi segala hasil usaha kita yang baik-baik. So ini dalil tentang kewajipan kita kena keluarkan zakat. Kalau lah selain daripada zakat, apa dia? Zakat tu yang wajib. Lagi apa dia lagi yang tak wajib? Kita buat dapat pahala. Zakat ni masuk apa dia? Sedekah. Apa dia yang tak wajib? Siapa tahu? Sedekah bukan je? Sedekah yang tak wajib. Cuma sedekah ni dia tak ada lah syarat dia kena berkelak berapa, perkiraan dia macam mana, tak ada. Dia ikut kemampuan kita. Kalau kita nak bagi berapa banyak pun tak ada masalah. Okey? Cuma zakat kita tak boleh berkelak suka hati. Kita kena ikut perkiraan yang kita ada. Daripada hasil keuntungan, daripada pendapatan kita. So dia ada perkiraan dia. Kita tak boleh buat keluar suka hati. So kita kena ikut perkiraan tersebut. Sekiranya pendapatan kita tu dikenakan zakat, maka kita kena bayar zakat lah. Seperti mana yang perkiraan ditetapkan. Kita tak boleh suka hati. Kalau kita katalah kita kira-kira kita punya pendapatan zakat kita, setahun tu kita kena bayar 800. So kita kena bayar 800. Bagus, lagi banyak lagi bagus. Kurang dosa.
Itu. Boleh faham? Kalau sedekah, berapa ringgit kita nak keluar pun tak ada masalah. Nak keluar berpuluh sen pun tak ada masalah. Yang penting kita niat ikhlas. Okey, boleh faham? Tentang dalil zakat. Okey, siapa faham? Letak tangan. Ada soalan nak tanya tentang dalil zakat? Siapa ada soalan, buka mic, boleh tanya. Okey, ramai yang faham. Yang tak angkat ni, ada soalan kan nak tanya? Okey, so kita pergi yang seterusnya. Okey, boleh turun tangan. Okey, syarat wajib zakat. Okey, ni siapa nak baca? Slide tak nampak Ustaz. Slide tak nampak. Dia lambat sikit. Ya? Ada. Ada, dia lambat sikit. Okey, siapa yang nampak boleh baca? Siapa nak baca kat saya? Aizat? Saya Ustaz. Okey, cuba baca. Saya pun boleh je. Boleh. Siapa? Tak ada. Asmawi dulu. Asmawi. Okey. Syarat wajib zakat. Allah, sorry. Okey. Islam, merdeka, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul, berkembang al-nama. Okey, apa yang awak faham tentang ni? Cuba awak cerita kat saya. Syarat wajib zakat. Kalau Ustaz, ada orang kacau call pula. Kalau Islam, zakat diwajibkan kat orang Islam sajalah. Orang bukan Islam tak diwajibkan bayar zakat lah. Lepas tu kalau merdeka, zakat diwajibkan kat atas orang Islam yang merdeka lah. Apa tidak wajibkan mengeluarkan zakat. Okey, bagus. Lagi? Lepas tu milik sempurna dimiliki dengan kuasa sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Betul. Dan bebas menggunakannya. Maksudnya harta tu milik dia. Okey, contoh macam KWSP yang duduk dalam akaun. KWSP yang kita tak boleh guna apa semua tak boleh. Tu wajib tak kita keluarkan zakat setiap tahun? Macam mana Ustaz? KWSP. Simpanan kita dalam KWSP yang kita tak boleh guna apa semua, kita tak ada kuasa. Bila kita berkuasa, bila kita boleh buat keluar nanti, baru kita boleh guna duit tu. So wajib tak kita keluarkan zakat setiap tahun? Wajib je. Ya, wajib. Wajib lah. Tak pasti ya Ustaz. Kalau ikut milik sempurna ni, tu kita boleh ada kuasa tak kita nak guna duit tu? KWSP. Kita tak boleh pakai duit tu, so tak payah. So selagi mana duit tu kita tak boleh guna, kita tak boleh buat keluar, so selagi tu duit tu tak diwajibkan untuk dizakat. So bila kita diwajibkan zakat, bila kita dah buat keluar nanti, barulah dikenakan zakat. Umur 55. Ataupun kerajaan buat yang baru ni, apa nama, dibenarkan orang buat keluar 10,000 kan. Berapa kali keluar tu. Itu barulah kita buat keluar tu, barulah kita kira zakat dia 2.5% daripada jumlah kita buat keluar. Sebab kita dah memiliki dia. Maksud memiliki ni, duit tu kita boleh guna bila-bila, ikut suka kita. Kuasa mutlak pada kita. Okey, boleh faham? Okey, lagi Asmawi. Siapa lagi nak sambung? Atik. Atik nak Atik. Ya, saya Ustaz. Okey, sambung. Selepas milik sempurna, lagi? Cukup nisab. Apa maksud cukup nisab? Cukup nisab ni kira cukup apa nama? Cukup wang lah macam tu lah. Cukup perkiraan dia. Dengan kadar dikenakan zakat. Okey.
Lagi? Tu cukup haul. Cukup haul. Apa maksud cukup haul? Cukup haul ni saya tak pasti apa Ustaz. Cukup haul. Maksudnya cukup Cukup tahun, selama 1 tahun. Tahun apa tadi saya sebut tadi? Tahun hijrah. Tahun hijrah. Jadi cukup tahun hijrah. Maksudnya kalau kita kira daripada bulan Ramadan, so zakat bila kita nak kena kira balik cukup nisab apa semua, lagi nak kira balik haul dia, itu bulan Ramadan tahun hadapan. Itu. Okey. Kemudian yang berkembang. apa maksud berkembang? Berkembang ni Harta yang boleh berkembang, Cik. Harta yang boleh berkembang. Dividen. Maksudnya macam kita masuk dalam saham, so duit tu makin berkembang daripada dividen yang kita dapat. Macam haiwan, Cik. Modal kita. Lepas tu lama-lama jadi besar, jadi mahal. Macam haiwan ternakan yang dikenakan zakat. Macam lembu asalnya kita bela 2 ekor je jantan betina kan. Tapi lama-lama dah jadi berpuluh-puluh ekor. Tu yang dikenakan zakat. Itu maksud berkembang. Okey? Okey, sebab tu macam rumah, Cik. Nak Rumah boleh, Cik. Rumah. Macam rumah macam rumah. Rumah kan rumah kalau kita memang untuk kita duduk, memang kita guna, tak kenalah zakat. Tapi kalau lah kita buat invest, so hasil daripada invest tersebut, keuntungan daripada invest tu yang dikenakan zakat. Boleh faham? Katalah kita beli rumah lelong, harga dia lebih kurang 200,000 contoh. Kita beli, kita buat elok-elok rumah tu apa semua, kita renovate sikit apa semua. Dalam tahun depan harga tu naik ke 500,000 contoh, kita jual. So ada orang beli 500,000. So daripada 500,000 tu tolak dengan kita punya kos apa semua, guaman apa semua bla 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 bla. So yang bersih tu dikenakan zakat 2.5%. Boleh faham? Boleh faham kan semua? Boleh Ustaz, boleh. Okay, so kita pergi yang seterusnya. Okay, zakat harta. Memang semua zakat harta dia ada banyak seperti mana yang kita baca tadi. Cuma hari ni kita nak fokus zakat pendapatan sahaja dengan zakat simpanan. Okay? Zakat pendapatan dan juga zakat simpanan. Okay, Rahimi. Alif Rahimi. Ya Ustaz. Cuba baca. Zakat pendapatan. Zakat jenis ini merupakan yang paling relevan kerana jika anda telah bekerja lebih daripada setahun dan mempunyai harta melebihi kadar nisab, anda wajib membayar zakat harta. Zakat ini hampir serupa dengan cukai pendapatan dan dikira mengikut jumlah pendapatan anda. Okey. Apa yang awak faham tentang tu? Zakat ni dia atas pendapatan kita sendiri. Maknanya betul lah Cik, yang macam tadi yang dalam video tadi tu. Berapa jumlah pendapatan kita. Saya kira melalui itu lah. Okay, so zakat pendapatan ialah zakat jenis ini merupakan yang paling relevan. Kenapa dia relevan? Sebab semua orang sekarang ni ada pendapatan, betul? Dan ada rezeki. So seperti mana yang kita maklum lah, rezeki tu, dalam rezeki kita tu ada hak orang lain punya. Sebab tu dalam Islam dia meletakkan zakat pendapatan ni. So zakat apa-apa pendapatan yang kita dapat tu, so dikenakan zakat. Kenapa dikenakan zakat? Sebab dia nak membersihkan harta kita. Salah satunya lagi dia nak membantu orang golongan-golongan yang asnaf yang memerlukan.
Nah, jadi daripada zakat kita lah yang akan membantu. Seperti mana kita tengok zaman Khalifah Islam dulu, seperti zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Kan? Adilnya Umar Abdul Aziz ni, daripada hasil-hasil zakat ni tak tahu nak bagi dekat siapa dah. Sebab semua masyarakat Islam waktu zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz ni semua kaya-kaya. Sampai zakat tu pun tak tahu nak bagi dekat siapa. Nah, tak tahu nak bagi dekat siapa. Tu hebatnya Islam ni. Kalau zakat ni semua orang keluar, diuruskan dengan baik, so insya-Allah tak adalah orang Islam yang miskin dalam negara ni, kan, dalam dunia. Seperti mana dibuktikan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Zakat pendapatan ni dia juga lebih kurang macam cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Okey, dia lebih kurang. Cuma zakat nilai dia 2.5% daripada jumlah yang dikenakan. Cukai pendapatan tak silap saya 5% daripada pendapatan kita. Kalau tak silap saya lah. Okey. Ada apa nak tanya? Orang ni semua faham tak banyak soalan. Kalau tak banyak soalan, semua diam ni. Faham ke? Faham Ustaz? Faham Ustaz. Pendapatan ni faham sikit. Petang-petang ni faham sikit. Faham Ustaz. Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Jenis-jenis zakat pendapatan. Kita bagi dekat Habil. Ya Ustaz. Okey, cuba baca. Jenis-jenis pendapatan. Yang pertama, zakat berdasarkan gaji tambah mana-mana pendapatan sebagai pekerja. Yang kedua, zakat terhadap perkhidmatan bebas atau profesional. Yang ketiga, zakat harta al-mustabhalat, pendapatan sewaan. Okey. So, zakat berdasarkan gaji tu macam mana? Cuba awak cerang kat saya. Yang gaji ni gaji dalam masa setahun kita tambah dengan semua OT kot. Macam tu lah. Okey. Kalau zakat terhadap perkhidmatan bebas atau profesional? Ini saham kot. Okey, perkhidmatan bebas ni yang saya tahulah. Dia merujuk kepada kita punya perkhidmatan seperti mana orang ejen-ejen insurans, peguam, apa lagi? Maksudnya tu dia kata bebas ataupun profesional. Yang dia ada income daripada hasil pekerjaan yang dia buat lah. Bayaran upah apa semua tu. Yang tu pun dikenakan zakat. Kemudian zakat harta ataupun sewaan. Macam mana? Ni tak tahu Ustaz. Hasil sewaan yang kita dapat, contohnya homestay, rumah sewa, kedai sewa, kereta sewa, sewa kebun, apa lagi? Banyaklah kan yang kita dapat daripada hasil sewaan. Itu pun dikenakan zakat. Itu jenis-jenis zakat pendapatan. So tiga-tiga benda ni kalau kita duduk dalam kategori ni, tiga-tiga salah satu jenis ni, maka itu maksudnya kita wajib membayar zakat. Kita kena kira pendapatan kita selama 1 tahun macam mana. Okey. So ada apa-apa nak tanya? Siapa nak tanya? Saya Ustaz. Apa? Betul lah, saya kerja sebagai catchman kan. Saya ada buat part time jual online. Okey. Online, pendapatan online tu dikira sebagai kategori apa Ustaz? Okey, pendapatan online tu boleh juga kita kategorikan perkhidmatan bebas.
Boleh kita kategorikan sebagai perkhidmatan bebas. Kalau kata gaji tu bukan gaji kita kan. Ataupun mana-mana pendapatan sebagai pekerja. Tapi kalau yang tu kita bisnes kan. Kita buat bisnes online. So boleh kita masuk dalam kategori zakat terhadap perkhidmatan lah. Yang kita bagikan perkhidmatan. COD apa semua tu. So hasil daripada yang kita dapat tu macam contoh sekarang ni Grab. Hasil daripada dapatan Grab kita. Apa lagi? Foodpanda kita hantar dekat orang apa semua tu. Taxi. Itu semua dikenakan zakat lah. Okay. Termasuk yang awak tadi berniaga online. Bisnes online. Terima kasih Ustaz. Okay, ada lagi? Siapa nak tanya? Habis Ustaz kalau kata kita buat kerja freelance? Freelance? Kerja apa? Contoh? Macam kalau kata kita kerja dengan satu firma arkitek kan Ustaz kan. Lepas tu kita ada buatkan macam pelan untuk company lain lah. Macam orang macam pemilik rumah suruh kita akan buat pelan untuk submit dengan ni. Tapi kita buat kita punya part time. Okey, perkhidmatan bebas dalam kategori. So orang tu bayar upah kat kita kan. Daripada yang kita buat tu plan. Betul. So dia pun dikenakan zakat. Cuma nanti dia ada perkiraan dia lah. Kan? Termasuk gaji kita, termasuk pendapatan kita yang tadi tu yang kita buat part time. Kemudian termasuk ada lagi kita buat rumah sewa ke, kereta sewa ke, apa ke, semua dikirakan sekali nanti. Okey, boleh faham? Okey, siapa nak tanya lagi? Ada nak tanya lagi? Okey, lepas ni kita akan buat perkiraan zakat. Kita try terus masing-masing. Kita masuk dalam web. Okey. So kita pergi yang seterusnya. Tak keluar pula saya punya gambar. Potongan dalam zakat pendapatan. Kalau zakat, kalau contoh kita jumpa harta kan. Lepas tu macam mana? Kena-kenakan zakat juga? Okey, harta tu kalau kita jumpa, kita tak sentuh, tak kena zakat lah. Okey, kalau kita jumpa harta tu, kita bawa balik rumah, kita simpan, ataupun kita guna, kita jual ke apa ke, tu baru dikenakan zakat. Tapi ada perkiraan dia lah. Saya tak ingat berapa, 10% kot daripada tu. Saya terlupa. Jadi dia maksudnya dah jadi milik kita tu dikenakan zakat. Kalau bukan lagi milik kita, tak dikenakan zakat. Contohnya harta kita lalu-lalu kita gali nak tanam ubi kayu contoh. Kan? Gali kat tepi rumah nak tanam ubi kayu, kuek jumpa shilling emas 1 kotak. Kan? Kalau kita gali balik, kita kampus balik, tak nak guna, takut ke apa ke, so tak adalah zakat. Tapi kalau kita ambil, bawa balik rumah, kita jual ke, buat barang antik ke apa ke, dapat hasil pendapatan daripada tu dikenakan zakat lah. Dan harta tu juga dikenakan zakat. Kalau dia ada dekat atas tanah sendiri macam mana Ustaz? Macam dia ada dekat atas tanah sendiri, rumah. Tanah dia lah maksudnya. Duit tu maksudnya dia boleh ambil lah. Kena gak zakat boleh ambil lah, tapi kenakan zakat lah. Dikenakan zakat lah. Macam lombong emas lah. Lombong emas, kalau kau tak lombong, tak adalah zakat. Kan? Tapi kalau kau dah lombong, dikenakan zakat. Macam tu. Boleh faham? Dia zakat ni yang kita miliki. Macam tadilah syarat-syarat ni kita tengok kan. Kita tengok balik syarat-syarat tadi. Ni milik sempurna. Nampak tu? Milik sempurna. Tadi kalau kita jumpa, kita tak ambil milik sempurna. Tak lagi kan? Boleh jadi orang lain punya. Kalau kita ambil bawa balik rumah, memang dah jadi milik kita, tu baru dikenakan zakat. Boleh faham? Faham Ustaz. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Ustaz. Okey, macam mana, apa status kalau harta tu harta pusaka yang belum dipindah milik? Okey, belum dipindah milik, maksudnya milik siapa tu? Contoh milik orang tua dah meninggal. And then pengurusan pembahagian tu lama kan, biasa dalam makan tahun kan.
So benda tu belum dipindah milik kepada waris. Zakat tu jatuh pada bila si mati ni, ada lagi tu zakat dia. Kalau ikut dia punya amalan dah terputus. Maknanya kita sebagai anak, kita nak bayarkan zakat untuk orang tua yang dah mati ke ataupun biarkan saja? Terbaiknya kita bayarkan untuk dia. Kita bayarkan. Supaya dia tak ada hutang. Maksudnya gitulah. Bagi clear terus. So pada yang selagi dia tak wariskan pada kita, selagi belum sah daripada mana-mana pihak, maknanya belum tak bayar lagi Ustaz dia sebaiknya kita gini, kalaulah zakat harta tu ni yang kita tak faraid lagi tu melibatkan jenis-jenis tunai lah, maksudnya duit, barang kemas, apa lagi, apa semua tu kan. So kalau ikut si mati dah meninggal, dia tak ada apa-apa lah, tak ada tanggungjawab. Tapi kita sebagai anak lah bertanggungjawab. So apa salahnya kalau sebaiknya sebelum kita faraid tu, kita selesaikan dulu. Dia sebenarnya faraid harta orang mati ni, sebelum kita faraid, kita selesaikan dulu tanggungjawab dia, si mati. Contoh seperti mana hutang. Sama ada dia hutang dengan orang ke, dia hutang dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau hutang dia dengan Allah, so dia kena bayar lah. Contohnya puasa dia, kan. Haji dia yang belum tunaikan lagi, so kita kena buatlah upah haji, badal haji, kan. Kalau puasa dia, dia belum bayar lagi fidyah, kita bayarlah fidyah untuk dia. Zakat kita boleh kan, daripada harta-harta dia kita kirakan zakat, kita bayar untuk dia, dapat pahala lagi untuk dia, kan kita pun dapat benda bagus untuk si mati kan. So baki daripada tu barulah kita kirakan faraid. Tu. Okey Ustaz. Boleh? Boleh. Ada soalan? Ustaz. Macam untuk tadi peniaga online tadi. Zakat tu termasuk dalam zakat perniagaan ke zakat perkhidmatan? Dia tetap dalam zakat perniagaan pun iya juga. Dia pun sebahagian daripada zakat harta. Zakat perkhidmatan tu dia lah tu. Sekali lah tu. Sekali ya. Cuma zakat perniagaan ni dia luas lagi, dia besar lagi. Dia ada nilai aset, dia ada modal, dia ada liability, dia ada banyak. Tapi kalau kita berniaga kecil-kecil ni, yang tak ada liability besar-besar ni, apa semua ni, so tu dikirakan zakat ni lah. Dia termasuk dalam zakat pendapatan lah, kan. Sebenarnya kalau kata zakat pendapatan ni dia luas. Dia ada zakat perniagaan, dia ada zakat simpanan, dia ada zakat KWSP, dia ada zakat banyak, kan. Zakat tu tak kira lagi. Zakat satu lagi dia panggil zakat saham. Katalah awak invest dalam koperasi, contoh 1 juta awak invest dalam koperasi. So daripada 1 juta tu cukup saja setahun, awak kena keluarkan zakat daripada 1 juta tu 2.5% daripada 1 juta. Tu tak kira lagi dengan dividen. 1 juta tu campur dengan dividen 2.5% kita kena keluarkan zakat. Tu. Jadi nak cerita dia dalam zakat pendapatan ni, dia bukan setakat gaji kita je. Dia bukan setakat kita buat sewaan sikit-sikit tu. Dia sebenarnya dia luas zakat pendapatan ni. Itu. Okey, boleh faham? Boleh Ustaz. Ada lagi sebelum kita masuk tajuk lain? Sekejap lagi kita nak kira ni. Saya ajar korang kira terus zakat. Cuma hari ni kita fokus zakat gaji dan juga zakat simpanan. Okey. Kalau tak ada, kita tengok yang ni. Potongan dalam zakat pendapatan. Saya nak bagi siapa baca ni. Siapa volunteer nak baca? Ada? Volunteer siapa kah? Saya Ustaz baca. Siapa ni?
Aizat. Aizat, okey, teruskan. Potongan dalam sorry. Tertekan Pak. Okey. Zakat pendapatan mempunyai kadar potongan sendiri yang membolehkan anda menolak item tertentu daripada pengiraan. Potongan tersebut dipanggil had kifayah, iaitu had minima untuk pendapatan bagi seseorang atau keluarga. Dan jumlah untuk setiap item ditentukan oleh Majlis Agama Islam setiap negeri. Okey, so apa bapak faham tentang tu? Maknanya kalau kata ni Ustaz, macam itulah tadi. Kita kalau kata yang had kifayah ni, macam gaji tu dicampur dengan overtime kita, lepas tu kita punya allowance apa semua Ustaz. Lepas tu kita campurkan semua, lepas tu kita darabkan dengan 12 bulan, maknanya untuk setahun punya. Lepas tu baru kita tolak kepada tu semua, baru kita dapat dia punya berapa persen kita kena bayar. 100. Okey. So ada lagi siapa yang nak tambah ke? Ada nak huraikan lagi ke? Ada? Tak ada. Okey, potongan dalam zakat pendapatan. Okey, zakat pendapatan mempunyai kadar potongan sendiri yang membolehkan anda menolak item tertentu daripada pengiraan. Potongan tersebut dipanggil had kifayah. Apa maksud had kifayah? Tanggungjawab fardu kifayah pada kita. Had minima untuk pendapatan bagi seorang atau keluarga dan jumlah untuk setiap item ditentukan oleh Majlis Agama Islam senegeri. Okey, kita dalam sistem Malaysia, dalam negara kita lah khususnya, kita ambil dalam negara kita. Dalam negara kita, hak perundangan ataupun yang berkaitan dengan keagamaan ni, ataupun dipanggil akta keagamaan ni untuk agama ni, kan, pentadbiran agama Islam ni adalah dia jatuh kepada kuasa-kuasa negeri. Bila sebut kuasa-kuasa negeri, so setiap negeri dia mempunyai veto dia sendirilah untuk melaksanakan. Sebab tu kalau kita tengok perasan, kalau fatwa-fatwa negeri dia tak sama antara negeri Johor dengan negeri Sembilan, antara negeri Sembilan dengan Selangor, antara Selangor dengan Pulau Pinang dengan Kedah, dia tak sama. Jadi zakat pendapatan juga mengikut negeri-negeri yang kita bekerja. Zakat pendapatan ni cantiknya kita bayar kepada negeri-negeri yang kita berkhidmat, kita bekerja. Contoh, kalau saya di Johor, saya bayar di Johor. Sebaiknya. Sebab dia lebih afdal kita bayar di negeri yang kita cari makan. Kalaulah kamu semua katalah seorang duduk di Sabah, bekerja di Sabah, pelantar minyak ataupun sebagainya, so dia bayar di Sabah. Jadi saya nak cerita dekat sini, setiap negeri tu dia punya potongan dia tu tak sama. Ada negeri yang bagi potongan lebih. Contoh Selangor dengan Johor. Selangor potongan untuk anak-anak, tak silap saya, satu anak 3,000. Kalau di Johor ataupun di Pulau Pinang, satu anak 1,000. Kalau tak silap saya 3,000 lah. Kalau isteri 5,000. Kalau diri sendiri, kalau Selangor 12,000. Negeri lain baru 9,000. Jadi sebab itu dia kata had potongan hanya ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam itu sendiri ataupun pusat zakat itu sendiri. Jadi kita sebagai pembayar ni tak ada kuasa kita nak tentukan kita nak tolak apa. Tak boleh. Kita pergi dekat pejabat zakat contoh. Okey, kita cerita dekat orang zakat tu, okey, gaji kita selama setahun 50,000 contoh. Okey, boleh tak saya nak tolak rumah? Rumah saya beli CMD 500,000. Sebulan saya tolak 1,500 contoh. Kita tolak 2,500. Ada pula orang kaya. Ada orang, ni orang yang sederhana. Orang kaya dia beli pula rumah dia bukan rumah CMD, dia beli rumah teres 2 tingkat. Harga lagi murah daripada CMD. Kalau dia tolak. So dekat situ tak cantik lah maksudnya. Tak adil lah di segi penolakan tu. Sebab itu adalah apa nama hak masing-masing punya. Jadi sebab itu Majlis Agama Islam negeri dia tetapkan ada benda-benda sahaja yang boleh ditolak.
Lain daripada tu, contoh kenderaan ke apa semua tak ditolak sebab tak dikira. Sebab di situ kita nak kata ikut keperluan pun kadang tak. Kadang-kadang orang lebih daripada keperluan. Kalau dikira benda tu semua, maksudnya orang tu lagi untung lah. Dia boleh lari lah daripada zakat. Kan? Dekat-dekat tahu dia kira-kira, dia kena lebih kurang 1,000 lebih zakat. So dia nak buat macam mana tu, dia belilah kereta mahal sikit. Nak pergi tak kena zakat. Jadi nak cerita dekat sini, zakat ni hanya penolakan yang dibenarkan mengikut negeri-negeri tertentu. Itu. Okey. Ada soalan nak tanya? Boleh tutup mic semua ni. Okey, ada soalan nak tanya tentang ni sebelum kita masuk topik lain? Amir. Ya, Ustaz. Faham tak saya cerita tadi? Faham, Ustaz. Okey, apa yang saya cerita tadi? Ya, setiap negeri ni dia ada perbezaan pengertian masing-masing, Ustaz. Dia berbeza dari tu, macam dekat Selangor dia lain dengan Johor. Dia ada enactment dia sendiri. Untuk negeri. Okey. Kuasa dia adalah kuasa sendiri untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Okey. Okey, siapa lagi saya nak tanya? Wan Muhalim. Lama tak sebut Wan Muhalim ni. Wan Muhalim. Senyap. Wan Muhalim. Ada, Ustaz. Okey. Apa yang saya cerita tadi tentang potongan dalam zakat pendapatan ni? Zakat pendapatan ni dia macam kebuah dia berbeza dari atas pendapatan negeri. Kadang-kadang macam Selangor negeri dia macam dia banyak, dia maju sikit dari negeri lain lah. Terengganu ni kurang sikit. Jadi dia lain. Dia ikut ni lah, macam Selangor kan dia punya kos sara hidup lagi tinggi. So dia besarkan sikit, sebab tu negeri dia tak sama dengan negeri-negeri lain. Kan? Okey, bagus. Terima kasih. So Faris. Okey. Faris. Muhalim okey. Faris. Ya Ustaz, ya. Okey, apa yang saya cerita tadi? Awak faham tak? Apa yang awak faham awak cerita saya balik? Faris. Faris. Dia macam tiap negeri dia ada potongan dia. Potongan. Dia ada potongan dia. Contoh, potongan macam mana tu? Orang mana? Sungai Petani, Ustaz. Sungai Petani tu. Tak jauh lah dengan kampung saya tu. Ustaz, orang mana Ustaz? Saya orang Kepala Batas, Pulau Pinang. Bahasa kita sama je. Okey, macam mana yang kita potongan tu? Saya nak cerita. Kena cerita. Macam mana nak cerita? Kena bagi kena. Macam mana? Dia start negeri, potongan dia tak sama. Tak sama. Sebab apa dia tak sama? Dia pendapatan dia lain-lain. Pendapatan dia lain-lain. Satu lagi apa dia? Enactment pentadbiran agama Islam itu adalah kuasa mutlak pada negeri. Jadi negeri-negeri itu dia ada majlis fatwa dia sendiri, dia ada pusat zakat dia sendiri, jadi mereka yang menentukan sendiri apa yang dia kena potong, apa yang tak kena potong. Betul? Ustaz.
Okey. So yang lain-lain boleh faham? Ada nak tanya soalan apa sebelum kita masuk tajuk lain? Tak faham Ustaz. Faham? Ada yang nak tanya soalan? Faham Ustaz. Okey, kalau tak ada kita masuk tajuk lain. Okey, cara penggunaan zakat pendapatan. Yang pertama dia gaji. So daripada gaji kita selama berapa lama? Alif, berapa lama Alif? Alif Rahimi. Apa dia tak? Macam mana? Gaji kita dia kira berapa lama untuk dikenakan zakat? 1 tahun lah. Selama 1 tahun. Tahun apa? Tahun hijrah. Tahun hijrah. Okey, so gaji kita selama 1 tahun hijrah tu kita kena kira balik berapa pendapatan kita, gaji kita. So kena tambah dengan apa lagi? Alif. Kena tambah gaji. Pendapatan. Ni dekat PowerPoint ni, dia tulis apa? Allowance. Bonus. Allowance, tambah allowance kita, bonus kita dan lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan tu termasuklah kita punya sewa rumah, kita punya homestay, sewa kereta kita, business online kita, Grab kita. Kan? Part time kita buat wedding. Itu semua sekali dikira dalam zakat pendapatan. Okey, boleh faham? Okey, kita pergi seterusnya. Zakat simpanan. Zakat simpanan ni termasuk semua simpanan-simpanan yang kita ada, simpanan dalam bank. Tak kira lah bank mana pun. Okey, cuma dalam bank komersial yang interest yang kita dapat tu tak dikira. Dividen daripada simpanan kita yang bukan Islam. Yang tu tak dikira. Si zakat ni benda yang halal sahaja, pendapatan yang halal sahaja dikira. Maksudnya, kalau lah kita simpan dalam bank, MyBank Islamic, RHB Islam, Islamic, apa nama, BSM Islamic. Jadi termasuk dengan dividen-dividen dia tu dikira sebab kedua-duanya tadi ni adalah halal. Simpanan sendiri, kita simpan bawah katil dekat rumah, atau shilling dan sebagainya. Kalau cukup dia punya nisab dia, so kita kena keluarkan simpanan. So tambah simpanan dekat bank, simpanan kita sendiri, simpanan dekat koperasi. Tak termasuk dividen. Kalau termasuk dividen, tapi kalaulah koperasi ni dia mengeluarkan zakat daripada itu dividen. Okey. Dividen tu kita tak perlulah bayar zakat lagi sebab koperasi dah keluarkan zakat. Koperasi dia keluarkan zakat daripada hasil apa nama keuntungan dia. So simpanan kita dekat koperasi itu dikenakan zakat. ASB pun dikenakan zakat daripada hasil simpanan kita tu dengan dividen-dividen dia sekali. Dan juga lain-lain simpanan kita yang kita ada, itu pun dikenakan zakat. Kalau forex Forex kita tengok sebab forex ni sepaham saya dia ada dua. Dia ada satu yang sah di segi agama, satu lagi yang tak sah. Yang sah di segi agama dengan dividen, keuntungan dia semua tu dikira sebagai zakat. Okey, boleh faham? Kalau tak sah maksudnya yang kita guna untuk pelaburan tu, yang kita dapat balik, duit yang kita guna, duit kita tu dikenakan zakat. Okey. Ustaz, kalau kutu pun dikenakan zakat. Tapi kutu ni kita kena tengok juga selama berapa lama. Katalah ikat 4 tahun. 4 tahun. So dalam masa 4 tahun tu kita dapat duit kutu tu zakat lah. Ustaz, ada kutu sampai 4 tahun Ustaz Ada, mana tahu dia tim tu dia buat sampai 4 tahun. Ada 40 orang. Contoh kutu dia main
tu macam dapat barang ke apa ke. Macam bukan dengan nilai duit dapat tu. Maksudnya simpanan tu simpanan yang kita hak milik kita tu. Boleh faham tak? Maksudnya kita boleh akses sampai bila-bila. Kita rasa nak pakai duit tu kita boleh buat keluar. Kalau kutu tu boleh pakai duit tu kita boleh buat keluar tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh lah. So daripada tunggu giliran kita dapat duit tu, lepas tu duit tu selama 1 tahun hijrah baru dikenakan zakat. Tak Ustaz, macam kalau bukan dalam bentuk duit. Dalam bentuk duit, bukan bentuk duit tak kena lah. Dia dalam bentuk pendapatan. Maksudnya pendapatan tu, hasil tu boleh dikembangkan. Okey. Boleh faham Okey. Ada lagi soalan? Ada soalan tak? Tak ada, habis. Tak ada Ustaz, habis. Okey, kita pergi yang seterusnya. Jumlah dan kadar zakat pendapatan. Okey, untuk zakat pendapatan gaji, sewaan yang bersumberkan duit, contoh. Senang cerita, yang bersumberkan duit. Okey. So, kadar dikenakan zakat daripada duit yang kita kumpul, hasil kita dapat keuntungan selama 1 tahun, pendapatan yang kita dapat, melebihi nilai 85 gram emas. Baru dikenakan zakat. Bawah daripada tu tak diwajibkan zakat. Maksudnya terlepas Okey, sekarang ni harga emas 1 gram berapa? Siapa tahu? 255 Ustaz. 255. Yang ni saya bagi yang contoh semalam. Semalam 266. Hari ni 255 Oh tu berapa hari lepas Ustaz dah naik balik Ustaz 266 266. Oh dah naik balik Ustaz. Pasal berapa hari lepas tu 255. Lepas tu jatuh 245. Awak duk main mas ke? Adalah juga saya sikit. Duk kumpul-kumpul? Duk kumpul ke? Berapa banyak dah kumpul? Saja tanya. Adalah sikit Ustaz untuk anak bini. Untuk anak bini awak tak nak join ke? Okey, ni kempen sikit, kempen. Awak beli kat mana? Public Gold ke apa? Saya beli dekat ni. Biasa kita beli mana? Jumeirah. Okey, nak bagi tahu awak. Tapi kita kena bincang luar kelas kalau awak berminat. Dalam Public Gold ni, dia ada account tau. Kita boleh buka account. Saya pun baru nak mula-mula, baru nak berjinak-jinak. Saya dah buka Ustaz. Betul Ustaz. So dalam tu minimum kita boleh letak RM100. Tapi dengan nilaian emas Kita letak RM100 berapa grade, berapa ni kita dapat emas. Okey. So nanti katalah kita dah cukup. Okey, berapa gram nanti daripada ni kita nak tebus ataupun kita nak jual ke, kita nak ambil ke, kita boleh keluarkan dia dalam bentuk material emas. Sama ada kita nak buat keluar bar ke, kita nak buat keluar dinar ke, shilling ke, terpulang kat kita lah. Cuma bila kita kata emas, kenapa dia letakkan zakat ni dengan nilai emas? Sebab emas ni memang dia takkan jatuh. Dia maintain. Sekarang ni gawat ekonomi macam mana pun, ringgit jatuh ke, dolar jatuh ke, apa ke, emas maintain. Makin naik lagi. Betul? Betul Ustaz. Memang emas dia tak jatuh. Sebab tu dia kata kepada kita simpanan ni dinar dengan emas. Okey. So, kepada kamu semua 18 orang ni, siapa yang berminat nak ni dengan emas, nak cerita panjang, boleh PM saya lah. Okey. On. Boleh PM saya. Saya ada grup dengan kita punya bos bos besar kita, saudagar emas. Saya pun belajar dengan dia lah kan. Siapa nak boleh lah kan, tolong. Tapi dalam register account emas tu dia free, dia tak ada apa-apa charge. Nanti boleh PM tepi lah. Bagus, siapa yang dah bukan syarat kena beli Ustaz? Dia dah masa 24 jam.
Kena beli kan. Dia pun kena beli minimum 100 kita kena letak. Sebab tori dulu saya buka tu kena beli. Kena beli paling kecil pun 1 gram lah. 1 gram sekarang ni 266 lah. Kau beli. Macam saya dah lama dah. Macam saya tak beli sikit-sikit, saya beli 1 gram terus. Kan? Senang nak kira. Kalau siapa yang tak mampu nak tak 100 sebulan 100 pun okey je. Tapi beza Ustaz, kalau emas yang dekat Facebook kan, kalau Public Gold kan dia ada jual macam IC kan. Beza harga dia dengan emas yang dalam online ni. Betul. Sebab yang diorang tu diorang main bid. Kadang-kadang diorang main harga, tengok macam nombor tu cantik, diorang up lagi 300. Tapi kalau kita main yang online ni dia ikut harga pasaran lah. Dia emas ni senang nak cerita lah. Ini kita cerita sikit tentang hukum lah pembelian emas ni. Okey, emas ni sebenarnya dia kita tak boleh macam mana lah, nak bid harga pun tak tahulah. Segi saya faham dia tak boleh. Sebab emas ni dia ikut harga pasaran. Jadi kita mau tak mau kita kena beli harga pasaran lah. Kan? Dia tak boleh harga bawah kecuali penjual itu ataupun pembeli itu setuju dengan harga, bukan harga pasaran. Orang jual tu kata dia nak pakai duit sangat-sangat, dia tak nak jual RM266 1 gram. Tak apalah, aku nak pakai duit sangat, aku jual 200 je. Siapa nak beli, siapa cepat dia dapat. Orang berebut. Dan orang yang beli tu pun setuju sama setuju. So tak ada masalah kat situ. Yang penting akad kedua-dua pihak tu jelas. Okay. So dia harga tertangguh mesti dengan melalui akad lah. Sekarang ni kan kita ada akad apa semua. Tu. Jadi senang cerita, kalau kata Dr. Zaharuddin, pakar ekonomi kita, dia kata beli emas ni macam kita trade in emas lah. Kita trade in emas, kita bagi duit, kita bagi emas kat dia. So kedai tu tak apa-apa duit, kita terus trade in kat situ. Okay, kita nak ganti dengan rantai ni, tapi yang lama tu kita trade in. So dia tolak calculation, tolak gitu. Okay, kena tambah lagi berapa ringgit. Kata Dr. Zaharuddin macam tu tak boleh. Sebab dia ada gharar dekat situ, ataupun dia ada benda yang tak jelas lah. Maksudnya tak nampak material tu, duit tu. Dia kata kena buat macam mana, gadai dulu emas tu. Okay, berapa ratus kita dapat ambil, berapa ribu. So baru tengok emas baru. Emas baru calculation berapa ringgit, berapa ribu, bayar. Dia kena macam tu. Itu cara emas. Emas ni dia complicated sikit. Dia orang kata apa, dia tak macam belian-belian lain. Okay, boleh faham? Cerita sikit tentang emas lah. Kebetulan kita cerita buat zakat kan. Jadi siapa yang nak berjenah-jenah, nak buka akaun ke, nak beli emas, boleh kontak saya lah. PM tepi. Okay. Okay, tu sedikit salingan iklan. Okay, siapa nak try cerita tentang ni? Nazirul. Ya Ustaz, ya. Okay, cuba buat cerita apa yang dimaksudkan dekat saya punya PowerPoint ni. Jumlah dan kadar zakat pendapatan. Okey, contohnya kalau orang tu yang emas ke apa Ustaz ni? Ni zakat pendapatan. Zakat pendapatan dia contohnya untuk dalam masa 1 tahun kan, zakat pendapatan ni kan. Okey, maknanya zakat pendapatan tu kali yang Ustaz. Tu benda. Zakat pendapatan tu okey, kali dengan 2.5%. 2.5%. Okey, cerita dia gini. Di sana. Okey, kita nak bayar zakat. Cukup setahun hijrah. Okey, katalah kita kira gaji kita selama setahun berapa. Bonus kita selama setahun berapa. Sewa rumah kita selama setahun berapa. Part time kita selama setahun berapa. So termasuk yang lain-lain selama setahun berapa. So total katalah dalam setahun tu kita ada 60k. Okey.
60k tu barulah kita tengok dengan kadar dikenakan zakat. So kadar dikenakan zakat pendapatan berapa? Senilai dengan 85 gram emas. Senilai dengan 85 gram emas. Ni saya kira 1 gram emas lebih kurang RM266. Cuba korang kira masing-masing. 1 gram. So RM266 kali dengan 85 gram emas. Berapa? RM22,610. RM22,610. So 60,000 kita tu melebihi tak 22,000 dari pendapatan kita selama setahun tu, 60,000 tadi yang saya cerita tu. Melebihi tak dengan nilaian emas 85 gram? 22,000 tu. Okey, bila melebihi, so dia kenalah kali dengan 2.5%. Cuba kira 2.5% berapa? Nazrin. Tadi siapa? Nazirul tadi. Cuba kira. 60,000 kali 2.5%. Berapa dia kena? Sekejap. RM1,500 daripada 60,000. Jadi 1,500 tu kena zakat. Katalah dia campur gaji dia, bonus dia, allowance dia semua bla 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 bla, dia dapat 9,000 setahun. So kena tak zakat? Wajib tak dia kena zakat? Tak kena, Cik. Tak kena. Tapi dia nak bayar boleh tak? Boleh. So 11,000 kali berapa? 2.5%. 2.5%. Itu kaedah pengiraan zakat. Ini bagi zakat yang tak mau tolak apa-apa langsung. Dia tak mau tolak, dia nak bayar lebih sebab dia nak bersihkan harta dia nak pahala lebih. So itu perkiraan dia. Tapi kalau jenis nak tolak komitmen dia yang lain, komitmen fardu kifayah tadi tu, komitmen kifayah tadi tu. Okey. So dia boleh tolak daripada 60,000 tu, tolak yang kifayah tadi tu. Kita panggil apa tadi? Kita tengok balik. Siapa tahu? Ingat balik. Dia panggil apa? Mana dia pergi ya? Ni, had kifayah. Apa maksud had kifayah? Komitmen yang dia kena lalui. Dia kena buat. Contoh bagi duit dekat mak ayah dia. Sebagai seorang anak, itu dipanggil had kifayah. Lepas tu untuk diri dia, had kifayah. Kemudian kalau dia ada anak, untuk anak-anak dia, had kifayah. Kemudian dia ada isteri dia, tu pun dipanggil had kifayah. Kemudian perubatan dia, tu pun dipanggil had kifayah. Dia sambung pula belajar, itu pun dipanggil had kifayah. Kemudian dia ada apa lagi? Dia masuk pula dalam tabung haji, pendapatan dia setiap bulan, itu pun dipanggil had kifayah. Boleh faham? Jadi tolak tu semua, so jumlah tu kurang ataupun lebih daripada RM22,610 ni, kalau lebih dikenakan zakat, kalau kurang tak dikenakan zakat, tak diwajibkan zakat. Bukan tak dikenakan zakat, tak diwajibkan zakat, tak dikenakan zakat lah. Tu boleh faham? Okey, ada siapa-siapa nak tanya tentang ni? Jelas Cik, jelas. Kalau faham angkat tangan. Cik nak tengok siapa yang faham. Lagi baru 10, baru 11, baru 14, baru 14. Mana lagi? Aizat mana Aizat? Aizat dah. Razmi, angkat tangan. Faham tak faham? Kalau tak faham boleh tanya. Wan Muhalim. Okey. Habis Cik, kalau kan ada yang contoh macam dah bayar dekat untuk tolak kat ibu bapa, anak bini semua kan. Habis tolak yang dekat income tax tak dikira Cik? Tolak dekat income tax
Okey. Sebelum kita tolak income tax, kita bayar zakat dulu. Okey. So bila kita dah bayar zakat, kita declare dekat income tax. So kita takkan kena bayar banyak lah dekat income tax. Oh, kira boleh declare balik. Okey, faham. Declare balik. Sebab itu zakat digalakkan kepada kita semua bayar melalui pusat-pusat zakat ataupun mana-mana tempat yang dibenarkan. Kenapa kita kena buat macam tu? Sebab resit dia boleh ni. Kita boleh declare dekat income tax. Senang cerita ginilah, kita bayar zakat, kita dapat pahala. Okey. So kita ada peluang. Daripada kita bayar income tax semua, bukanlah saya kempen kata tak payah bayar income tax. Tak. Kita ambil peluang lah. Peluang yang orang bagi nak buat pahala kan. So kita bayar zakat dulu. Barulah kita declare income tax. Baki sekarang kita kena income tax, barulah kita bayar income tax. Kan? So kita dapat pahala. Cuma niat kena ikhlas lah. Jangan niat semata-mata nak potong income tax je. Tapi Ustaz, ada yang saya pernah jumpa Ustaz. Ada yang saya pernah jumpa kan. Dia macam ni tahu Ustaz. Dia tahu dia perniagaan dia tengah maju. Lepas tu dia macam membantu orang-orang ni Ustaz. Macam dia bagi bantuan zinc kepada rumah orang susah. Betulkan rumah orang susah. Lepas tu dia kumpulkan buat macam food pack tu Ustaz kan. Dia agi-agikan kat orang tu. Macam mana tu Ustaz kiranya Ustaz? Tu adakah zakat ataupun ni Ustaz? Pasal dia cakap itu cara satu dia untuk zakat kepada orang ni lah. Okey, dia zakat ni dia tak adalah kewajipan kita mesti kena bayar dengan pejabat zakat ke ataupun dengan apa. Dia wajib kita kena keluarkan zakat. Bila kita kena keluarkan zakat, dia ada asnaf-asnaf yang dibolehkan untuk kita bayar. Ada 8 asnaf yang dibolehkan. Antaranya siapa dia? Ibu tunggal. Siapa lagi? Orang yang fi sabilillah, berjuang atas jalan Allah. Apa lagi? Ibnu sabil, anak-anak orang-orang yang sabilillah. Kemudian apa lagi? Orang yang banyak hutang. Apa lagi? Fakir miskin. Golongan amil. Amil ni orang yang kutip zakat. Dah ramai lagi. Dia ada 8 semua. So, bila kita kata kita nak bayar zakat, so kita kena fokus kepada 8 jenis kategori orang yang boleh kita bagi zakat tadi. Kalau kita bagi selain daripada kategori tersebut, so maka zakat kita tak kena lah. Faham? Maksudnya kita kena cari orang susah nak bayar. Kalau Ustaz tu macam tu lah. Macam dia ni keluarkan material tau Ustaz. Macam kalau kata rumah orang susah tu lah, macam bumbung dia bocor. Dia punya rumah dia papannya rosak apa semua, dia betulkan baik pulih rumah orang tu Ustaz. Itu dia cakap tu, masa tu dia cakap dengan saya ni salah satu cara dia untuk berzakat lah. Boleh, tak ada masalah. Dia bantu okay, Ustaz faham. atas keperluan orang tu. Dia zakat tak semestinya kita keluar dengan duit, tapi bagusnya kita keluar dengan duit. Kenapa kita keluar dengan duit? Sebab kita tak tahu orang tu keperluan dia apa. Bila duit ni dia nak buat rumah dia pun boleh, dia nak beli makan boleh, dia nak buat apa pun boleh, betul? Tapi katalah kita tak nak keluarkan duit, kita nak buat tu rumah dia dengan jumlah zakat yang kita kena. Kata tadi kita kena orang businessman kan, dia jutawan kan. So dia kena zakat bukan sikit lah. Dia kena katalah tahun tu dia kena zakat 15,000. So 15,000 tu dia cari rumah-rumah orang susah ni dalam golongan asnaf tu, dia buat 15,000 tu rumah orang tu bagi elok. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebaiknya kita melalui lah pejabat zakat. Biarlah dia orang ni kumpul dan bagi kepada orang-orang golongan-golongan asnaf tadi. Tapi tak ada halangan. Kita nak bayar sendiri pun tak ada halangan, tak ada masalah. Boleh faham? Boleh faham tadi? Ustaz, boleh. Ada soalan lagi? Boleh. Okey, tentang ni sudah jelas Jelas Ustaz, jelas. Okey, boleh turun tangan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Contoh pengiraan zakat pendapatan yang disediakan oleh pusat-pusat zakat. Okey, untuk makluman korang semua, setiap pusat zakat yang ada dalam negeri-negeri dalam Malaysia ni, dia dalam dia punya laman web dia dah ada siap calculator
Kalkulator lah. Kalkulator dia bagi siap dalam laman web dia. Kita cuma boleh kira terus kat situ. Dan dia terus keluar berapa zakat yang kita kena. Tak kisahlah zakat pendapatan gaji ke, zakat perniagaan ke, zakat sewaan ke, zakat simpanan ke, semua tu ada kalkulator dia untuk menentukan berapa banyak kita kena zakat, kena ataupun tak diwajibkan zakat. Okey, contoh yang kita boleh tengok kat sini, contoh zakat pendapatan Johor. Ni dia dah bagi siap. Kita masuk je gaji bulanan kita berapa, allowance kita berapa, bonus kita berapa, pendapatan lain kita berapa. Dan macam kita buat part time pun semua tu boleh masukkan. Okey, kemudian sara diri, Johor bagi 9,000. Isteri kalau seorang. Siapa ada isteri lebih? Angkat tangan. Sekejap, on the way 2 Ustaz. Oh, on the way 2. Ustaz. Nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Kan bonus tu kan kena masuk kan? Contohlah bonus tu orang tu bagi gaji kita 1,000. Bonus 3 bulan 3,000 lah kan? Tapi dikatakan bonus tu kan biasanya ujung bulan kan? Ataupun 6 bulan sekali kan? 6 bulan sekali. So kalau kita bayar zakat sekarang kalau bulan puasa mungkin dalam bulan 5, bulan 4 kan? Contohlah. Lepas tu bonus tu akan datang. Tiba-tiba kita nak masukkan bonus tu. Okey, tahun depan. Berapa bulan? Kita masuk zakat tahun depan. Oh, tapi kalau bonus tahun ni kita tak dapat, tahun depan tak payah masuk lah. Tak payah masuk lah. Okey. Kalau ada masuk, kalau tak ada tak ada lah. Okey. Dia kira ikut tahun. Selama setahun. Katalah kita ambil Ramadan tahun depan lah. Kita ambil Syawal tahun depan. Kita ambil Rejab tahun depan. Macam tu. Okey. Tapi Ustaz biasanya duit bonus ni kan kalau dapat semua rambang mata Ustaz. Betul lah. Kena ada kesedaran lah. Dari lagi bini kan Ustaz kan. Jom kita makan sesuatu bang. Kena tahan daulat lah. Okey, ni contoh-contoh yang Johor punya. Okey, kita tengok negeri lain. Kita tengok Selangor. Nampak Selangor dia lebih sikit. Kalau dia sendiri 12,000. Okey, so yang ni kita tak boleh letak suka hati sebab pusat zakat negeri ataupun patuan negeri yang menentukan berapa yang nak ditentukan. So kita tak boleh suka hati nak tak 20,000 ke, nak tak berapa ribu ke, tak boleh. Okey. So dia dah tetap isteri 5,000. Kelantan Ustaz, apa? Kelantan saya tak boleh dah ni. Dia sama je lebih kurang. Cuma saya nak tunjuk sekarang ni kalau kita nak bayar zakat mudah sangat. Pergi dekat laman web dah boleh tengok berapa yang kita kena zakat. Tak payah kita nak pergi jumpa dekat kaunter dia apa semua, tak payah. Sekarang ni kita online je. Nak bayar pun kita online, angkat online. Itu. Sekarang ni mudah. Kalau tak ada alasan lagi untuk kita tak bayar zakat. Okey. Anak berumur bawah 18 tahun. Johor yang ni Selangor dia bagi lagi. Ada yang 18 ke atas, ada yang 18 ke bawah. Kalau macam saya 3 lah, 6,000. So satu orang 2,000 dia letak. Kan? Ibu bapa kalau kita bagi, tapi ibu bapa ni kita kena kira setahun. Berapa kita bayar kita bagi dekat bapa kita, mak kita. Katalah setahun kita bagi 2,000. 200. Kali lah 12. Berapa? 2,400. Potongan KWSP. Okey, potongan KWSP apabila kita nak lansamkan gaji kita, di kotak dekat atas ni dia ada untuk lansam gaji kita, bonus kita, allowance kita semua. Katalah dalam kita punya slip gaji, dia sebelah kiri tu adalah kita punya gaji kita lah, tak tolak lagi. Sebelah kanan tu dia tolak. Dia dah tolak KWSP apa semua bla bla. Kalau dah tolak KWSP, so kita tak payah dah declare dekat sini KWSP. Okey, sebab kita dah tolak tadi ni. Okey. Kalau kita declare dia redundant lah. Dia double lah kita declare. Tak cantik lah. Tak betul lah, salah. Okey, so apa lagi? Pendidikan sendiri, kalau kita sambung belajar ke, kita tengah belajar macam korang ni, tengah belajar ni, boleh masuk lah duit yuran apa semua, duit buku.
Pendidikan diri sendiri. Maksimum 2,000 dia bagi. Okey. Kemudian dia ada lagi sebenarnya, kalau tengok negeri lain macam Johor tu, dia ada tabung haji. Kalau macam Selangor ni dia tak tulis buat tabung haji. Okey. Kemudian kita tengok Pulau Pinang. Pulau Pinang pun ada tabung haji. KWSP. Kalau ada potongan, kalau kita dah langsam tadi ni, kita tolak siap-siap KWSP, tak payah masuk lah. Kalau kita tak tolak lagi, kita masuk lah. Kemudian bagi dekat mak bapak kita. Kemudian anak kita, isteri kita, diri kita sendiri. Contoh pendapatan 6,000 kali 12 dapat 72,000. Tolak. So pendapatan yang layak dilakatkan 50,880 setahun. So zakat yang dia kena RM1,272. Okey, satu lagi, zakat ni, kelebihan kita buat zakat, kita boleh bayar. Kita nak bayar langsam setahun pun boleh. Kita nak bayar bulan-bulan pun boleh. So macam mana kita nak bayar bulan-bulan? RM1,272 ni kita kira, kita bahagi dengan 12. Cuba kira. Saya nak bagi siapa kira lah. Siapa boleh tolong kira? Cuba tunjukkan saya. Ada tak volunteer? Amir. Ya Ustaz. Okey, RM1,272 bahagi dengan 12 dapat berapa? 106 Ustaz. RM106. Ya. Okey, RM106. So bulan-bulan kita boleh bayar RM106. Kalau macam saya bayar zakat. Okey, saya dah tahu dah awal tahun saya punya kenaikan gaji ada lebih kurang 200 lebih. So dengan total yang saya ada sebelum ni, saya dah bayar. Jumlah pendapatan saya semua bla-bla, tolakkan apa semua yang penting ni. So saya tambah lagi RM250. RM250. So saya kira, okey, total setahun saya kena zakat, saya bagi dengan 12. So start bulan 1, okey, pengiraan zakat baru dah potong. Jadi lembaga zakat ataupun pusat zakat dia dah potong lah dengan pengiraan baru. So saya dapat tunggakan, saya dapat gaji baru. So dia akan tolak dengan zakat yang baru lah, berdasarkan gaji baru. Tu. Sebaiknya kita alert macam tu lah. Jangan dah dapat lama tu baru kita ingat nak tolak. Rugi lah, duit kita tak bersih lah. Daripada zakat, kita makan hak orang lain. Dosa. Okey? Boleh faham? Ustaz punya auto tolak ke apa? Saya buat auto terus. Dalam pusat zakat dalam Malaysia ni, bagi saya semua sekali dah ada auto. So kita isi dekat online. Dalam masa katalah kita nak tolak start bulan berapa yang baru ni. Macam saya tolak bulan 1 start. So bulan 1 dia akan start tolak lah. Habis Ustaz, contoh kalau contohlah saya gaji RM3,000. Lepas tu saya ada anak bini. Anak dalam 2 orang kan. Tiba-tiba saya buat auto. Potong dalam 100 lebih ke 200 lebih. Tiba-tiba masuk tahun baru. Mestilah budak-budak nak masuk sekolah apa semua kan. Jadi banyak pakai duit. Jadi macam mana? Yelah saya jadi tak cukup lah duit tu. Jadi perlu ke saya bayar zakat tu? Okey. Kalau ikut dekat sini, pejabat agama ataupun pusat zakat masing-masing, negeri masing-masing dah tentukan ni untuk anak apa semua ni, dia dah ambil kira dah dengan belanja sekolah apa semua siap. So ya ke? Contoh kalau tak cukup dia tak payah cakap tak payah bayar lah. Dia maksudnya tak ada istilah tak cukup tu. Jadi mau tak mau maksudnya kita kena bayar lah. Okey, katalah bulan tu kita tak nak bayar. Ini kalau yang buat auto memang tak boleh buat apa lah. Dia akan tolak setiap bulan lah. Katalah orang tu tak nak buat auto, dia nak bayar setahun sekali langsam. Okey, bayar setahun sekali lah.
Kan? Jangan ambil pada bulan 1. Bulan 1 kita nak komitmen banyak. Bulan 12 kan. Anak nak sekolah lah apa semua. Jangan ambil bulan 1. Kita ambil lah bulan 5 ke. Bulan 6 ke. Bulan 7 ke. Waktu yang kita ada duit. Duit jangan pakai tempat lain. Okay. Ataupun kita kira-kira okey, bulan ni komitmen banyak ni. Kita tak bayar, terlupa nak bayar bulan lepas. Bulan ni nak kena bayar. Okey. Kita buat bayar 2 kali. Boleh juga. Buat bayar 3 kali. Boleh juga. Daripada 1,272 kita bahagi 3. Dapat berapa? Okey. Start bulan okey, gaji bulan ni kita nak bayar kali pertama. Tengok bulan 2 pula kita nak bayar kali kedua. Bulan 3 kita nak bayar kali ketiga. Selesai zakat kita. Pun boleh. Nampak? Okey. So dia cerita dia kat sini atas diri kita. Kita yang kena susun. Kalau kita tak nak bayar, benda tu tak jalan lah. Boleh faham? Ada soalan lagi nak tanya? Jadi Ustaz ikut negeri Johor ke Pulau Pinang? Kalau macam saya, sebab sebelum ni saya dah bayar Pulau Pinang, saya terus continue lah dengan Pulau Pinang. Sepatutnya macam saya sepatutnya cari makan dekat Johor, saya kena bayar dekat Johor. Tapi sebabkan sebelum ni saya di Pulau Pinang, jadi saya nak tukar urusan tu payah. Saya kekalkan tu. Yang penting kita bayar zakat. Wajib. Ustaz. Okey, contoh kita kira-kira gaji kita dah melangkaui untuk bayar zakat. Okey, lepas tu dalam tolak perbelanjaan ni, maknanya kita dah tolak maknanya kita dah zakat. Tapi kita ada komitmen lain. Maknanya kita kena bayar cukai kereta, insurans kereta, apa semua jadi tak cukup. Itu dah jadi kita punya zakat tu wajib lagi ke ataupun tak? Wajib lagi. Sebab insurans kereta dengan kereta apa semua tu tak dikira penolakan. Sebab walaupun apa dia tak kira penolakan? Sebab macam saya kata tadi lah. Dia kalau kita kira tolak kereta apa semua, macam tu lah. Orang boleh lari macam cukai lah. Oh, tahun ni dia kena cukai. Dia beli kereta ni sikit, boleh tolak cukai contoh. Kan? Jadi kita lah kena ukur diri kita ni. Kita layak yang macam mana? Kita yang kena menentukan. Maksudnya ikut saiz baju lah. Ikut baju tu ikut saiz badan. Kan? Boleh faham? Walaupun dalam keadaan maknanya kita kalau komitmen yang lain-lain tu buatkan kita tak mampu, tetap kena bayar Ustaz? Tetap kena bayar. Macam saya kata tadi lah, kita boleh bayar sikit-sikit. Kan? Senang cerita gini lah, dekat rumah kita boleh beli TV, kita boleh letak itu, boleh letak ini, boleh handset, kita boleh ada line tali apa internet lah apa semua kita boleh bayar. Zakat daripada gaji kita tu berapa ringgit sangat? 25% je pun. Kan? Kita kena timbang macam tu lah. Oh, benda ni aku boleh buat, benda ni tak boleh buat. Satu lagi, kita kena ingat, kita tengok, kita kaji balik dalam sejarah dalam negara dunia lah. Orang keluar zakat ni dengan orang sedekah, kuat sedekah ni, korang tengok dia makin miskin ke dia makin kaya? Makin kaya. Contoh kita tengok yang paling dekat dengan saya lah. Kalau korang duduk kat Johor, korang tengok Mutiara Motor contoh. Saya pernah dengar cerita dia waktu dia susah dulu. Dia meniaga Mutiara Motor ni, dia meniaga di pas malam tau. Dia meniaga air. Selepas dia meniaga, sebelum dia balik rumah, dia akan singgah semayang di masjid. So selepas dia semayang di masjid, dia akan masuk RM30 ke berapa, saya pun tak ingat, dalam tabung masjid setiap kali dia meniaga. Akhirnya tengok Tuhan bagi rezeki dekat dia macam mana. Jadi token besar, corporate, businessman, Mutiara Motor, AP lagi, kereta-kereta international punya import. Kan? Siapa lagi? Kita tengok Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dengan zakat, dengan sumbangan, dengan itu, dengan ini. Makin kaya ke makin miskin?
Itu. Ada hadis kata zakat tak boleh miskin je kalau derma. Sebab kita kena pegang, kena yakin dengan ayat tu. Kalau kita yakin dengan ayat tu, insya-Allah berlaku kepada orang tu, insya-Allah kalau tak ada apa-apa dia akan berlaku pada diri kita. Dengan syarat kita kena yakin dengan janji-janji Tuhan tu. Janji-janji Allah kan. Kalau nak kata macam saya pun isi tak kerja. Tolak kereta, tolak rumah, tolak sengket juga. Tapi zakat bayar. Tapi taklah susah apa minjam orang. Kan, anak tak makan. Kan, nak pakai kereta-kereta mewah. Tak juga. Boleh je pakai. Tu. Sebenarnya, kalau kita takut kita jadi papa ke, kita takut kita miskin ke apa ke, kita kena buat benda yang Tuhan janji tu dengan kita. Kan? Okey. Ada soalan lagi? Tak ada, Ustaz, tak ada. Okey, aktiviti yang seterusnya. Okey. Saya nak semua orang sekejap lagi kita masuk laman web. Okey, ingat latihan pengukuran gaji setahun dia 60,000. Ingat tu. Allowance dia 12,000. Bonus dia 5,000. Semua sekali pendapatan dia 77,000. Boleh ingat semua? Boleh ingat? Okey, so kita buat try. Kita pergi dekat, okey saya stop dulu presentation saya ni. Okey, kita pergi ke laman web. Laman web Pusat Zakat. Okey. Okey, zakat Selangor. Okey, semua boleh access zakat Selangor? Dah Selangor je, Ustaz. Saya nak buat tengah dulu, Ustaz. Boleh, tak boleh Selangor je. Selangor COVID ya. Kejap kita pergi cari calculator dia tak jumpa pula. Kejap kita ambil Johor dulu. Oh patutlah saya masuk Microsoft punya. Okey sekejap. Google. Zakat Selangor ada Ustaz. Dia boleh bayar online. Dekat bayar online lah? Dekat bayar online. Johor mana ada. Majalah Agama Islam Negeri Johor online payment. Ni murah. Sorry. Tadi jumpa tak save. Okey, masuk Johor. Boleh masuk Johor tak? www.maiz. Okey, tengok saya punya ni. Type calculator zakat Johor. So dia keluar ni. Tengok maiz.gov tu, klik. Okey. So tadi berapa? Gaji dia tadi berapa? Respon. 6,000. Setahun. 77.
Dia punya allowance dia 12. Allowance 12, bonus 5, gaji 12 bulan 60,000. 60,000. Bonus tadi apa? Bonus 5,000. Pendapatan lain ada tak? Pendapatan lain tak ada kan? Pendapatan lain tak ada. So semua sekali 77,000. Hmm. Okey, diri dia. Tengok cara perkiraan. Diri dia, kalau tak ada isteri tak ada lah. Okey, kalau orang ada isteri tambah 1. Anak dia berapa? Katalah saya ada 3 anak. So 3,000. Ibu bapa. Okey, saya bagi dekat mak bapak saya sebulan 250 kali 12. Berapa? 3,000. 3,000. So 3,000. Okey, pendidikan saya tak ada, perubatan tak ada. Okey, sebab saya ada ni. Apa nama? Klinik panel. Okey, tabung haji 200. Ustaz, kalau yang perubatan tu, dia ambil insurans? Insurans tak kena lah. Oh, kira umpama tak boleh letak perubatan tu lah. Yang dia punya sendiri, pendapatan dia sendiri. Maksudnya daripada duit gaji dia tu, contohnya dia pergi buat ambil ubat demam. Tak, contoh macam ni, macam insurans tu dia dah ambil lama. Lepas tu dia baru sakit. Lepas tu tiap-tiap bulan dia kena pergi hospital ambil ubat tapi dia claim under insurans. Dia claim insurans tu tak kena lah. Oh, kalau bukan dia bayar sendiri. Kalau dia pakai gaji dia baru ni lah. Baru kena. Alright. Okey, tabung haji setahun komitmen saya 3,120. Okey. So KWSP saya tak ada. Okey, pendapatan yang dikira zakat saya punya 55,880. So jumlah zakat setahun, so daripada yang tadi tu kena lah zakat. Kan? Okey. So ni kalau dia keluar dekat sini ni, dekat D ni jumlah zakat setahun ni, maksudnya saya kena zakat lah daripada jumlah saya. So setahun saya kena RM1,397. Okey, lepas tu dekat Johor ni dia dah bagi siap-siap. Kalau kita nak bayar bulan-bulan RM1,106. 42 sen. Kalau saya 42 sen ni saya genapkan. Jadi saya buat RM1,017 ataupun RM1,020. RM120 bayar setiap bulan. Tu. Okey, sekarang ni mudah. Kita boleh guna terus. Ini Johor punya. Okey, katalah kita guna yang Selangor. Okey, kita ambil yang Selangor. Ini simpanan, kita ambil zakat ni. Okey. Okey, Selangor kalau korang tengok yang kena zakat ni berapa? Siapa? 15,000. RM15,762. Tu jumlah yang kena zakat Selangor tetapkan. Okey, Selangor dia ada pilihan. Kita nak buat tolakan pun boleh, tak nak dengan tolakan pun boleh. Dia ada 2 pilihan. Kalau Johor tadi dia terus bagi tolakan. Terpulang pada kita lah. Kalau Johor pun dia bagi tolakan, kalau kita tak nak tolak, tak ada hal. Terus bayar je. Kalau kita nak tolak, tekan tolak lah. So dia keluar lagi. Okey. Jenis pendapatan. Pendapatan bulanan. Katalah saya punya pendapatan bulanan tadi kita tak berapa? RM5,000 RM5,000. Pendapatan tahunan dia RM60,000. Pendapatan lain-lain. Kata bonus allowance tadi berapa? Kita letak RM1,000 kan? RM5,000. Bonus dengan ni ni kata setahun. Bonus tadi apa? 12,000 ni allowance 12,000. 12,000 tambah 5 apa? 17,000. Okey, so semua sekali 77,000. Betul? Okey. Masuk yang Selangor punya walaupun banyak. Okey, untuk orang yang bekerja dia yang cari makan di Selangor. So dia boleh bayar guna Selangor punya lah. Okey, diri sendiri dia tolak siap 12,000.
Isteri ada berapa? 5,000 dia bagi seorang isteri. Kalau 2 isteri 4 tak? 10,000 dia bagi. Oh. Okey? Ingat Ustaz ada 2. Saya seorang je. 2 bahaya. Belum diluluskan. Anak 3. Okey, anak saya bawah daripada 18 tahun. So 3 lah, atas tak ada. Ibu bapa saya bagi tadi berapa? 3,000 3,000. KWSP tak ada, kosong. Okey, pendidikan sendiri tak ada. Selangor dia tak ada tabung haji. Okey, kenapa dia tak ada tabung haji? Ni sebab dia dah bagi besar kat sini. Okey. So, jumlah perbelanjaan yang ditolak 26,000 daripada 77,000 tu ditolak. So, jumlah pendapatan layak di zakat 51,000. Caruman zakat kat sini tak ada lagi lah. Jumlah ditolak dari caruman zakat tak ada. Jumlah zakat setahun 1,270 ni. Kalau bulan-bulan saya nak bayar RM1,006. Itu. Okey, boleh faham? RM100 tau. RM1,100. Okey. Saya nak cerita kat sini bukan apa. Saya buka-buka ni semua. Nak tunjuk korang. Sekarang ni nak bayar zakat senang. Turun online je. Kita tengok Pulau Pinang. Okey, semua ada. Setiap negeri ada. Okey. Pendapatan. Ini semua sekali campur. Katalah. Tadi berapa? Katalah pendapatan saya termasuk bonus, termasuk dengan apa nama? Dipanggil apa? Allowance. Allowance apa semua bla 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 bla. Katalah 77,000. Dah. Sebulan katalah 7,000. 7,000. Okey, so setahun 84,000. Contoh. Diri saya tolak 9,000. Isteri seorang 3,000. So kita tak 3,000 lah. Okey, anak kita ada berapa? Ada 3. Saya ada 3 orang anak. So 3,000. Pemberian ibu bapa sebulan saya bagi 250. Okey, KWSP tak ada. Lembaga tabung haji 260 sebulan. Okey. Jumlah tolakan 21,000. Dan jumlah layak di zakat 62,000. So jumlah zakat dibayar 1,572. Tu. Sekarang mudah. Okey. Okey, jadi saya nak tunjuk kat korang semua. Sekarang ni mudah sangat kita nak apa nama? Nak bayar zakat. Semua jenis zakat ada. Setiap majlis agama negeri dah sediakan kalkulator dia, semua cara mudah sangat untuk kita bayarkan zakat. Okey, sebelum kita habis kelas ni, saya nak kamu semua sekejap, saya buka PowerPoint saya balik. Okey, saya nak kamu semua buat latihan ni ikut kalkulator pada negeri masing-masing. Buat online. Okey, lepas tu screenshot ataupun save perkiraan tu, masukkan dalam Microsoft Teams. Boleh semua? Boleh Ustaz, tapi sekarang tak ada pendapatan. Ya Ustaz. Dah ni, contoh saya bagi ni. Dah ada siap dah saya bagi. Okey, boleh. Pakai contoh ni ikut negeri masing-masing. Boleh Ustaz. Okey, dah siap tu, hantar dekat saya. Hantar masuk dalam Microsoft Teams. Boleh ya? Dah cantik belum? Boleh Ustaz. Okey, screenshot apa semua siap-siap. Latihan ni saya nak buka. Masuk kat mana? Okey, dah. Okey, semua dah. Nanti share dalam grup. Dah. Alright. Okey, kita Saya tak nampak lah. Sabar, nanti kawan-kawan share. Nanti member share. Okey, pergi dekat
Apa nama? Buat macam itu lah Ustaz. Letak dalam file. Sorry. Buat macam itu, letak dalam file. Okey, cantik. Okey. Pergi dekat tim, dekat kita punya kelas. Sorry lah, saya tak dapat nak share. Dekat kita punya tim, dekat kita punya kelas. Masuk dalam file. Boboh dalam file, saya akan sediakan satu file untuk latihan pengukuhan zakat harta. Korang masukkan dalam tu, cuma file yang korang screenshot apa semua tu, boboh nama masing-masing. Faham? Dan tulis negeri mana. Untuk saya semak. Boleh semua? Okey, respon. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, tadi siapa yang screenshot tu masuk dalam grup WhatsApp. Okey? Masuk dalam grup WhatsApp. Okey. So, rumusan terakhir saya nak panggil Aizat. Ustaz. Okey, buat rumusan terakhir kelas kita hari ni. Alamak Ustaz ni. Okey lah. Rumusan dia Ustaz kita sebagai orang Islam wajib untuk membayar zakat. Sebenarnya pembayaran zakat ni tidak berat. Kalau kata kita tahu dia punya cara-cara dia, kira-kira dia. Lepas tu kita pun kena faham apa yang perlu dibayar zakat daripada pendapatan kita. Jadi kata Ustaz, sebenarnya bersedekah ni tak akan membuatkan kita miskin. Bersedekah dan bayar zakat. Bersedekah dan bayar zakat ni tak akan membuatkan kita miskin. Zakat ni bersihkan duit harta kita. Okey, bagus. Lagi ada lagi? Okey. Lagi siapa lagi? Atik. Kita sebagai umat Islam ni kena ingat lah. Walaupun zakat ni tak macam income tax, dia kejar kita sampai ke rumah. Kita ni kena kita kena ingat diri sendiri lah yang mana lebih wajib. Mengikut syariah macam tu lah. Okey, bagus. Ada lagi siapa nak share? Rumusan terakhir. Kakak, seorang lagi. Asmawi Ustaz. Asmawi. Asmawi lama sikit ni. Pada dia lama dia jadi. Asmawi. Asmawi tengah jaga Umi lah. Tengok ni, ada ke tak ada ni? Wujud ke tak wujud ni? Tidur ni. Dia tidur lewat semalam cik. Pukul 3 kot. Okey, tak apa. Hakimi. Ya, Ustaz. Okey, rumusan. Rumusan saya nak bagi macam kesan Ustaz, hikmah je. Hikmah dia boleh buang sifat kedekut dan bakir dalam diri kita Ustaz. Betul, bagus. Lepas tu membersihkan hati kita dan rohani daripada perkara yang keji lah. Daripada kita habiskan duit kita pada jalan tak elok, baik kita buat zakat ni. Okey, bagus. Thank you. Okey, so rumusan yang kita dapat pada hari ni daripada kawan-kawan kamu kata tu semua betul. Tak ada yang salah. Okey. So zakat pendapatan adalah wajib bagi kita semua yang cukup haul dia, cukup nisab dia, perkiraan dia semua adalah wajib pada kita semua. So mau tak mau kita tak boleh kata kita ada komitmen ni nak bayar, kita nak bayar insurans ke apa semua bla 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 bla. Macam mana pun kita kena cari jalan untuk bayar. Okey. So jalan dia ada banyak. Sekarang ni mudah sangat untuk kita access untuk bayar zakat. Okey, kita tak boleh bayar selama 1 tahun terus, banyak kita nak bayar bulan-bulan pun boleh. Kita tak nak bayar bulan-bulan, kita nak bayar sikit-sikit, berapa kali pun boleh, tak ada masalah. So sekarang ni zakat nak bayar tak bayar bergantung pada diri kita. So kita tanyalah diri kita, kita tanya iman kita. Kalau iman kita kuat, kita nak elokkan diri kita nak membersihkan rezeki kita, nak membersihkan diri kita. So kita wajiblah kita membayar zakat pendapatan kita.
Okey, zakat pendapatan ni adalah zakat semua pendapatan hasil pendapatan yang kita ada. Dikenakan zakat. Okey. So sebelum kita tamatkan kelas, ada apa nak tanya? Ustaz, saya nak tanya ke macam harta kita jumpa tu mana bayar zakat? Kena bayar zakat kalau kita ambil jadi milikan kita. Kalau kita ambil. Kalau kita tahu hak milik orang lain, hak milik orang lain tak payah. Kita kena bagi mula. Kita kena bagi ke orang tu lah. Jangan kita ambil. Dosa tu. Kan? Ustaz, kalau macam sewaan, okey, contoh kita punya rumah kan. Kita bayar rumah tu sebulan 300 tapi kita sewakan 500. Maknanya keuntungan tu 200. Maknanya yang kena zakat tu total ke ataupun yang keuntungan saja? Okey, dia rumah ni sebenarnya sewaan ni kita ikut kos macam mana Kalau nak senang kita kira total yang kita dapat tu. Total yang kita dapat. Tapi Ustaz kena juga Ustaz pasal kita nanti ada cukai tanah, ada pembaikan kos maintenance. Okey, tu semua nak kena tolak. Itu saya nak cerita tu sebenarnya. Kalau kita nak senang, kita kira total terus. Kata sebulan kita dapat 1,000. Okey, kali 12,000 contoh. Okey, boleh juga kita gunakan dia sebagai zakat perniagaan kita. Zakat perniagaan kita, kalau kita ada sebiji rumah, lebih baik kita totally lah kan. Kalau kita totally sebagai zakat pendapatan lah. Okay, kalau kita nak totally dia sebagai zakat perniagaan, so macam tadi lah, kita kena tolak kos kita bayar pinjaman berapa. Kemudian kos kita nak levy nak bayar kos tanah, keluarkan pintu cukai tanah tu berapa. Kos kita bayar maintenance berapa. Kos kita upah orang berapa. Semua kos tu tolak. Ada untung bersih tu kena dengan kadar zakat, kena bayar, wajib lah bayar. Kalau tak kena, tak perlu lah bayar. Betul Ustaz, betul. Okey, dalam dua keadaan. So kita yang menentukan kita nak tak keadaan mana. Tapi kalau takkan rumah sewa kecil-kecil ni kita buat sebiji dua, bukan bisnes tentang rumah sewa, baik kita kira zakat pendapatan je. Kan? Boleh juga kita nak kira zakat pendapatan, tapi kita tolak lah kos kita tadi ni. Tolak. Tapi tak berapa cantik lah. Sebab dalam zakat pendapatan dia tak dikira benda-benda tu. Kan? Betul Ustaz. Okey. Atas diri kita sebenarnya. Nak bayar tu atas diri kita. Kalau kita nak pahala lebih, kita bayar lebih. Kan? Okey. Ada lagi? Kalau tak ada, saya nak tutup sesi. Tak ada ya? Tak ada Ustaz. Okey, tak ada. So terima kasih kepada semua yang attend kelas pada hari ini. So terima kasih dapat tunggu daripada awal sampai habis. So insyaAllah minggu depan kita akan sambung. Okey, so minggu depan korang dah boleh buat assignment lah. So assignment minggu depan kita dah habis dah. Teori semua kita dah habis. So minggu depan saya akan bagi assignment dekat korang. Okey, assignment pun lebih kurang sama je tajuk-tajuk. Lebih kurang, bukan kata sama 100%. Lebih kurang sama dengan tajuk-tajuk saya bagi dalam latihan perempuan. Okey, so korang boleh guna. Individu ke grup Ustaz? Dia ada individu, dia ada grup. Okey, baik. Okey, nanti apa-apa tugasan saya akan bagi dalam team. Okey, korang boleh tengok dalam team. Okey, so saya ingat takat tu dulu. Saya lebih kurang saya minta maaf. So insyaAllah kalau ada apa-apa kita akan ni dalam grup WhatsApp. Kita akan ni pada minggu hadapan InsyaAllah. So jumpa lagi. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz. Terima kasih. Sama.